Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم ألهمنا رشدنا وعدنا من شر نفسنا ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهمه اللهم فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba', alhamdulillah. Pertamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada tengah hari ini, diberikan kepada kita nikmat kesihatan, diberikan kepada kita nikmat masa untuk datang lebih awal ke masjid, dan lebih besar lagi Allah Taala telah memberikan kepada kita nikmat iman sehingga kita mampu ke sini tuan-tuan. Kerana ramai orang yang diberikan masa dan kesihatan namun belum tentu lagi sampai ke masjid, dan ada juga orang yang diberikan nikmat iman namun tidak diberikan nikmat masa dan juga nikmat kesihatan, namun kita diberikan oleh Allah ketiga-tiga nikmat ini dan sehinggalah kita berada di sini, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan terus memberikan lagi, menambah-nambahkan nikmat kepada kita dalam kebaikan demi kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan dengan ilmu yang kita kongsikan sepanjang kita berada di dalam halaqah ilmu ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kefahaman dan semoga ilmu itu menjadi hidayah dan taufik yang memandu dalam kehidupan dunia ini, kerana supaya ilmu itu menjadi petunjuk dan menjadi pencerah di dalam kehidupan ini, dan sehinggalah kita kembali kepada Allah di negeri akhirat nanti dalam keadaan Allah menerima, meredai seluruh amal saleh yang kita lakukan, dan juga kita mengharapkan Allah juga mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah untuk hari ini, pagi tengah hari ini tuan-tuan, kita akan bincang beberapa hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada hadis ini kita akan berbincang berkaitan tentang pengampunan daripada Allah Ta'ala. Dengan kita tahu sifat Allah, Tuhan yang Al-Ghafur ni, Tuhan yang Maha Pengampun, kita akan lihat betapa Allah Ta'ala ni sedang memberikan harapan demi harapan kepada kehidupan kita. Kerana apa tuan-tuan kita kena tahu perkara ni? Sebab pertama, manusia sentiasa tidak terlepas dengan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kita berada di usia 30-an, 40-an, 50-an, 60-an, 70-an, 80-an mungkin. Semuanya hidup dalam keadaan penyesalan. Kita akan sesal dengan apa-apa yang telah kita lakukan di dunia. Dan kita tak boleh kembali kepada waktu silam untuk memperbaiki kesilapan-kesilapan kita. Jadi agama mengajarkan kepada kita teruskan kehidupan. Ada satu lagi sifat Allah Ta'ala yang selalu dikembarkan dengan perkataan Ghafur, iaitu Al-Ghafurus Syakur, kata Allah. Betul kan? Ada tiga nama Allah yang selalu disebut dengan Ghafur. Ghafurul Rahim, Ghafurul Syakur, Ghafurul Wadud. Ini selalu nama Allah Ta'ala yang dikepilkan dengan perkataan Ghafur, Allah yang Maha Pengampun. Kalau kita tengok nama Allah Asy-Syakur tuan-tuan, Allah ni Tuhan yang Ghafur, Maha Pengampun, punyalah pemaaf. Buatlah apa sahaja dosa pun Allah ampuni dan Allah cintai. Bahkan lagi dahsyat lagi tuan-tuan, dalam firman Allah Ta'ala sebut, وَبَدَّلْنَا سَيِّئَاتِهِمْ hasanat. Allah Ta'ala gantikan semua kejahatan dosa yang dilakukan oleh hamba ni, semua berubah menjadi pahala. Punya dahsyat tuan-tuan. Belum lagi ada bank-bank di dunia ni tuan-tuan, dia kata apa? Siapa yang serah diri bayar loan ni, kami ni akan batalkan semua loan pinjaman ni. Bahkan baki loan pinjaman tu kita ganti jadi cash. Tak pernah tuan-tuan. Yang paling hebat pun polis lah, polis trafik. Siapa yang serah diri bayar saman ni,
kami bagi diskaun 50%. Itu pun beratur panjang kita tuan-tuan. Oh baiklah polis ni bagi kita potongan 50%. Ada hari-hari tertentu. Tetapi tak ada lagi bank yang kata siapa buat loan kereta, loan rumah, siapa yang bayar bulan ni, bayar sekian-sekian, kita jadikan semua loan tu terbatal. Semua kita tukar jadi cash. Kami bagi pula duit pada awak. Tak pernah tuan-tuan. Tapi Allah berbeza. Semua dosa yang kita buat, besar, kecil, tersembunyi, terzahir, sekali kita bertaubat pada Allah, semua dosa berganti menjadi pahala. Bukan sekadar diampunkan, bahkan digantikan menjadi pahala. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut, dia tu Tuhan yang Ghafur dan dia Tuhan yang Syakur. Syakur dekat sini tuan-tuan, kita selalu terjemah Tuhan yang Maha Bersyukur. Kalau kita terjemah macam tu tuan-tuan, kurang tepat lah. Allah nak bersyukur pada siapa tuan-tuan? Sebab dia Rabbul Alamin. Jadi Asyakur dekat sini, terjemahan yang hampir tepat adalah Tuhan yang Maha Menghargai. Bila kita bersyukur pada Allah Ta'ala ni, maksudnya kita appreciate, hargai dengan nikmat yang Allah beri pada kita. Jadi Allah yang Tuhan Maha Menghargai ni maksudnya apa? Dia berbeza dengan sifat makhluk. Makhluk tuan-tuan, 1000 kebaikan si fulan ni buat, sekali dia buat jahat, orang tak ingat dah kebaikan dia. Orang akan kenang kejahatan dia. Betul? Ini sifat manusia. Dia dah buat kebaikan macam-macam tuan-tuan. Dia khidmat tu, khidmat ni. Sekali dia buat salah tuan-tuan, orang tak nampak kebaikan yang banyak tu. Orang akan nampak kesilapan dia yang sekali tu. Tetapi Allah Asy-Syakur, banyak mana pun dosa yang kita buat, dia adalah Ghafur, dia ampuni. Dan walaupun satu kebaikan yang kita buat, yang kebaikan yang satu itulah yang dia akan appreciate dan dia akan balas sungguh-sungguh. Dia tak tengok kesalahan kita tuan-tuan. Satu kebaikan yang kita buat, itulah yang dia akan tengok. Dia akan berikan perhatian. Dia akan appreciate dengan kebaikan yang kita buat walaupun sekecil-kecil amal. Dan dia akan balas dengan sebaik-baik ganjaran. Sebab itu berlaku pada seorang sahabat Nabi tuan-tuan. Kita ambil apa? Satu skop. Okay. Ada berlaku pada seorang sahabat Nabi SAW. Namanya Al-Ushairim. Ushairim ni tuan-tuan, dia adalah seorang sahabat Nabi SAW daripada orang Ansar. Dia datang daripada satu kabilah namanya Bani Abdul Ashhal. Okay? Kabilah ni tuan-tuan, pendek ceritalah. Ketika Mus'ab bin Umair ni datang dakwah ke Mekah sebelum Nabi hijrah, dia telah mengislamkan Sa'ad bin Mu'az, salah seorang daripada pembesar Ansar. Diislamkan tuan-tuan. Apabila Sa'ad bin Mu'az masuk Islam, kemudian siapa lagi? Ada seorang lagi sahabatnya yang bernama saya lupa seorang lagi nama, seorang sahabat lagi tuan-tuan. Tapi Sa'ad bin Mu'az ni bila dia Islam di tangan Mus'ab bin Umair ni, jadi ketika itu tuan-tuan, Sa'ad bin Mu'az ni kembali kepada kabilah dia dan dia paksa kabilah dia. Kalau kamu tak beriman kepada Allah dan Rasul, aku tak akan berbual dengan kamu sampai bila-bila tuan-tuan. Sampai bila-bila aku tak akan berbual dengan kamu. Akhirnya satu kabilah, satu kampung masuk Islam. Punyalah mudah. Sa'ad bin Mu'az ni punya pengaruh tuan-tuan, satu kampung masuk Islam. Namun dalam kampung tu seorang lelaki tak nak beriman, namanya Ushairim. Tapi pendek cerita tuan-tuan, Ushairim ni satu hari Allah campak hidayah dalam hati dia. Dan dia pun dengan rela hatinya pergi cari Nabi SAW untuk memeluk agama Islam. Dia nak beriman dengan Nabi SAW tuan-tuan. Dan waktu dia pergi jumpa dengan Nabi ni adalah selepas waktu subuh. Dan kebetulan pada pagi itu Nabi dalam rombongan sedang berjalan menuju ke medan Uhud. Kalau kita tengok dalam sejarah riwayat perang Uhud ni tuan-tuan, Nabi bertolak selepas asar hari Jumaat. Macam ni hari Jumaat petang tu Nabi dah tolak dah pergi ke Uhud. Nabi bermalam dekat satu tempat di pertengahan jalan menuju ke medan Uhud. Dan Nabi teruskan perjalanan dia selepas subuh hari esok tu. Jadinya, waktu selepas subuh tu lah dia bertemu dengan Nabi di tengah jalan nak menuju ke Uhud. Dia pun beriman dengan Nabi SAW. Dan setelah dia beriman, Nabi ajak dia, ayolah Ushairim, kita berangkat ke medan Uhud. Dan dia pun menjadi salah seorang sahabat Nabi yang menyertai Nabi dalam peperangan Uhud. Pendek cerita tuan-tuan, perang Uhud ni dia berlaku pada waktu duha di hari Sabtu. Jadi dia berperang tuan-tuan. Dan qadar Allah, dia syahid di dalam peperangan tersebut. Waktu dia syahid tuan-tuan, dibawa riwayat ini oleh oleh para ulama sirah. Abu Hurairah disebut, waktu dia syahid ni para sahabat mengadu pada Nabi, macam mana kita nak uruskan jenazah si fulan ni?
Sebab dia baru masuk Islam, sekarang dia dah meninggal dunia. Macam mana kita nak uruskan? Nabi SAW menyebutkan, Ushairim ni orang yang paling sedikit amalnya, tetapi paling banyak mendapat kebaikan di sisi Allah. Abu Hurairah kata apa tuan-tuan? Si fulan ini sekalipun dalam hidupnya tak pernah sujud kepada Allah, namun dia merupakan ahlul jannah. Sebab dia beriman selepas subuh tuan-tuan, dan dia syahid sebelum zuhur. Tak sempat lagi temu waktu solat, tak sempat lagi beribadah menjadi orang mukmin, melainkan dia keluar berjihad, menjadikan dia sebagai ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Nak cerita, sepanjang hidup kita buat dosa tuan-tuan, sekali kita bertaubat, Allah tak pandanglah dosa itu. Yang Allah pandang amal kebaikan yang telah kita lakukan. Itulah sifat Allah Asy-Syakur. Itulah sifat Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakur. Baik, kita baca satu hadis daripada Nabi SAW tuan-tuan. Ada satu hadis riwayat daripada riwayat Abu Dawud. Nabi SAW bercerita tuan-tuan. Hadis ni seronok kita baca tuan-tuan. Kerana apa? Nabi bercerita. Nabi kata apa? Kana rajulan fi bani Israel mutawakhiyan. Kata Nabi SAW, dahulu ada dua orang lelaki bersaudara. Dan dua lelaki ini datang daripada Bani Israel. Ini cerita Bani Israel dulu. Ada dua lelaki ni bersaudara. Fakana ahaduhuma yudhnib. Salah seorang daripada kawan ni, saudara ni tuan-tuan, seorang ni adalah ahli maksiat. Wal akhar mujtahidun fil ibadah. Kata Nabi, manakala seorang lagi itu adalah orang yang berusaha di dalam beribadah, ahli ibadah lah. Tapi Nabi gunakan perkataan mujtahid, nak tunjukkan kepada si fulan ni bukan baru-baru beribadah tuan-tuan. Dia dah lama beribadah dah. Dia abid lama dah tuan-tuan. Dia kuat beribadah ni lama dah. Jadi ringkas awal cerita ni tuan-tuan, kita nampak Nabi bagi gambaran ada dua orang Bani Israel, dua-dua ni saudara. Seorang ahli maksiat, seorang lagi ahli ibadah. Kan? Kemudian kata Nabi, fakana la yazalul mujtahid yaral akhar ala dhanb. Kata Nabi SAW, setiap kali ahli ibadah itu melihat saudaranya melakukan dosa, fayaqulu, maka setiap kali itulah ahli ibadah ni akan nasihatkan saudaranya yang ahli maksiat, aqsir. Dia kata, tinggalkanlah maksiat. Okey, di sini tuan-tuan ada dua benda tuan-tuan kena perhatikan. Pertama, Nabi menggunakan perkataan fayaqulu. Yaqulu dekat sini tuan-tuan disebut dalam bentuk fi'lul mudhari'. Itu menunjukkan kepada kita secara konsisten. Fi'lul mudhari' ni benda yang sedang berlaku dan akan berlaku. Maksudnya, setiap kali kawan ni buat maksiat, kawan yang ahli ibadah ni nampak, setiap kali itulah dia nasihat. Tak pernah jemu tuan-tuan. Tak pernah jemu. Setiap kali nampak maksiat, dia nasihat. Setiap kali dia buat maksiat, dia nasihat tuan-tuan. Dia tak pernah putus asa pun untuk nasihatkan saudara dia. Dan apa nasihat dia? Kata Nabi SAW, mudah je. Aqsir. Dia pesan, jangan buat maksiat. Tinggalkanlah maksiat. Ini menunjukkan kepada kita, ahli ibadah ni, dia dakwah dengan hikmah. Sebab apa? Dia kata aqsir. Dia tak membebel tuan-tuan. Dia tak membebel dan dia tak melirik. Sehingga kita kata, oh dia ni nasihat macam berkhutbah. Contoh, bukan ya tuan-tuan. Dia nasihat dengan bahasa yang lemah lembut je. Aqsir, tinggalkanlah maksiat. Dah, dia tak membebel, dia tak menyalahkan tuan-tuan. Tapi dia kata, mesej ni tepat. Jangan buat maksiat, berhentilah. Tetapi tuan-tuan, kata Nabi SAW, fawajadahu yawman ala dhanb. Satu hari, ahli maksiat ini, ahli ibadah ini, kawannya ini, nampak saudaranya itu melakukan maksiat. Macam biasa, kawan dia buat maksiat, dia nampak. Faqala lahu, dan pada waktu itu dia kekal konsisten dengan nasihat yang sama. Aqsir, tolonglah, berhentilah maksiat. Tapi tuan-tuan, untuk kali ini berbeza sedikit. Faqala, kawan yang ahli maksiat ini pun menjawab. Apa dia jawab tuan-tuan? Khallini wa rabbi abu'ista alayya raqibah. Perkataan ni tuan-tuan, kalau kita terjemah secara literal je, dia kata, dahlah, tinggalkanlah aku dengan Tuhan aku. Ringkas je tuan-tuan. Tapi sebenarnya perkataan ni kalau dalam bahasa Arab, dia sebenarnya satu kita kata satu ucapan yang dia ni marah tuan-tuan. Nak cerita macam ni tuan-tuan. Bila kawan ni kata janganlah buat maksiat, berhentilah. Mungkin seringkali dah dinasihatkan jangan bermaksiat, jangan maksiat. Satu hari kawan yang ahli maksiat ni dia rasa mungkin marah lah. Dan dia kata apa? Khallini wa rabbi. Kalau bahasa kita lah tuan-tuan. Dia kata macam ni.
dah lah, kubur kau, kubur aku, tuan-tuan. Oh, kita kalau yang dengar ni, tuan-tuan, aku cakap elok-elok, aku cakap elok-elok, kamu balas macam tu pula. Kita ada satu perasaan, saya tak pernah pun herdik awak, saya tak pernah pun bebel pada awak, bahkan saya ajak awak kepada kebaikan. Macam tu bacaan, macam tu ucapan awak. Macam tu lah tuan-tuan, dia kata, khalini wa rabbi, dah, kubur kau, kuburku, kubur aku. Dan ditambah lagi tuan-tuan, dia provok pula, Abu Ista alayya raqibah, adakah engkau diutuskan oleh Tuhan dekat dunia ni untuk sentiasa melihat aku, untuk cari-cari salah aku? Kalau kita kata apa tuan-tuan, adakah engkau duduk atas muka bumi ni nak sentiasa jaga tepi kain orang? Istilah macam tu tuan-tuan. Dia marah, lalu dia provok tuan-tuan. Kerana ucapan saudara yang ahli maksiat macam ni tuan-tuan, faqala, menyebabkan saudara yang ahli ibadah tu cakap apa? Wallahi, demi Allah, la yaghfirullahu laka, Allah takkan ampun dosa kau ni. Au la yudkhilukallahu aljannah, dan Allah tak akan masukkan kau ke dalam syurga ni. Kita faham tuan-tuan, bila kita tengok pada situasi ni, kita faham ahli ibadah ni dia terkesan dengan ucapan saudaranya. Dia marah tu sebab dia dakwah dengan kasih sayang. Sekali kawan tu provok tuan-tuan, dia tak boleh tahan perasaan dia, dia kata, kau ni Allah tak akan ampunkan dan Allah tak akan masuk dalam syurga tuan-tuan. Lalu kata Nabi, faqabada arwahahuma, Nabi pendekkan cerita. Nabi kata apa? Akhirnya dua-dua ni Allah wafatkan. Lalu di hari akhirat, fajtama'a inda rabbil alamin, dua-dua saudara ni Allah himpunkan di hadapan Allah di yaumul qiyamah. Faqala lihadzal mujtahid, lalu Allah firman pada ahli ibadah. Allah kata apa tuan-tuan? Akunta bi aliman au kunta ala ma fi yadi qadiran. Allah sebut dua benda. Allah tegur dia. Adakah engkau lebih tahu daripada aku? Dan adakah engkau lebih berkuasa daripada aku? Maksudnya apa tuan-tuan? Walaupun dia ni ahli ibadah dan dah lama beribadah, kerana ucapan dia kata Allah takkan ampunkan dosa engkau, Allah tegur dia tuan-tuan. Adakah engkau lebih tahu daripada aku si fulan ni ahli neraka atau ahli syurga? Dan adakah engkau lebih berkuasa daripada aku, boleh decide dan boleh tentukan si fulan ni ahli neraka? Maksudnya apa tuan-tuan? Kita jangan ambil kerja Tuhan. Kerja kita adalah menyampaikan dakwah tuan-tuan. Sampaikan dakwah. Tapi jangan sampai menghukum. Kenapa penting hadis ni tuan-tuan? Sebab ingat awal tadi saya sebut, agama ini agama yang memberi harapan. Allah Ta'ala sentiasa beri harapan kepada hambanya. Berulang kali kamu bermaksiat, berulang kalilah aku memberikan pengampunan. Allah tak pernah berkira. I'mal ma syi'ta faqad ghafartu laka. Allah kata, dah, kamu buat apa yang kamu nak buat. Sekali kamu bertaubat, aku tetap ampuni dosa kamu. Aku tak pernah peduli. Wala ubali. Tak pernah peduli dosa kamu besar, kecil, tersembunyi, terzahir, semua aku ampunkan. Tiba-tiba kita pula buat orang lain putus asa. Percaya ni perangai kau, Allah tak akan ampun dosa kau. Allah tak akan masuk kau dalam neraka. Jadi Allah murka pada ahli ibadah. Lalu tuan-tuan, manakala waqala lil muznib, manakala pada ahli maksiat tadi Allah berfirman, idhhab fadkhulil jannah birahmati. Ahli maksiat tu pula Allah tukar ucapan dia. Allah kata apa? Kamu pula pergilah masuk ke dalam syurga aku dengan rahmah aku. Beza pula tuan-tuan. Dan kata Allah Ta'ala pada ahli ibadah tadi, idhabu bihi ilannar. Kamu pula ahli ibadah, masuklah ke dalam neraka Allah. Jadi kata Abu Hurairah sebagai perawi tuan-tuan, dia kata apa? Walladhi nafsi biyadih, demi nyawaku di tangan Allah, la takallama bi kalimatin aw baqat dunyahu wa akhiratah. Si fulan itu telah binasakan hidupnya dunia akhirat kerana satu ucapan dia. Kerana satu ucapan dia. Yang penting tuan-tuan dekat sini tuan-tuan, iaitu apa yang kita lakukan dalam hidup ini sentiasa memberi harapan kepada orang lain. Allah itu Tuhan yang Maha Pengampun. Di sini tuan-tuan mungkin akan jadi salah faham. Saya nak sampaikan sikit tuan-tuan. Saya takut tuan-tuan jadi salah faham. Boleh jadi nanti kita akan faham, oh kalau macam tu kita ni ahli maksiat, kita provok lah orang imam masjid ke, nazir masjid ke, biar dia marah kita, dia kata kau ni ahli maksiat takkan masuk syurga. Jadi nazir masuk neraka, saya masuk syurga, contohlah. Jangan salah faham macam tu tuan-tuan. Tidak, itu cara mudah kita fikir macam tu. Tapi nak bagi tahu dekat sini juga, ahli ibadah dia mesti juga ahli ilmu. Sebab orang yang ahli ibadah dan kalau dia ahli ilmu, dia tahu dia tak boleh menghukum seseorang yang lain. Hari ini tuan-tuan, manusia menghukum dengan lidah dan manusia menghukum dengan tangan. Tuan-tuan boleh tengok di media sosial macam mana tuan-tuan.
Tuan-tuan boleh tengok macam mana ucapan-ucapan hari ini masyarakat kita, tuan-tuan. Semuanya jauh daripada seperti mana yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Nabi ni, dan Allah Ta'ala rekod dalam banyak kisah para anbiya di dalam Quran, setiap kali para pendakwah ni, para rasul ni dakwah pada kaum ni, dia akan sebut ya qaumi. Perkataan tu kita nampak ringkas, tuan-tuan, tetapi ucapan tu sangat mendalam maksud dia. Para anbiya, para rasul dan para pendakwah, setiap kali dia dakwah pada kaum dia, direkodkan dalam Quran, dia akan gunakan pendekatan yang paling bil hikmah dan dengan kasih sayang. Dia menyebut dengan perkataan wahai kaumku. Dia tak kata hey musyrik, hey munafik, tak sebut. Dia sebut ya kaumku. Wahai kaumku, kau dengan aku sama sahaja. Kita sama sahaja di sisi Tuhan. Sentiasa sama sahaja. Sebab itu Nabi SAW, tuan-tuan, dia tak berdakwah setiap malam. Nabi pun tak selalu, tuan-tuan. Tetapi setelah Fathu Mekah, Nabi kembali ke kota Mekah, Nabi seru orang Mekah untuk masuk Islam, semuanya berduyun-duyun masuk kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab orang Mekah tak pernah tersakiti hati mereka dengan pendekatan dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu benda yang kita kena ingat. Dan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadinya tuan-tuan, pada kali ini tuan-tuan, kita tengoklah beberapa hadis yang kita telah bincangkan tadi, menunjukkan kepada kita inilah agama kasih sayang dan agama yang sentiasa memberikan harapan-harapan kepada hamba-Nya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menunjukkan kepada kita sifat dialah Tuhan yang Asy-Syakur dan dialah Tuhan sifatnya Al-Wadud yang kita dah bincang panjang tadi, tuan-tuan. Dan semoga tuan-tuan kita sentiasa terangsang dan termotivasi untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah Taala tak pernah berkira dan tak pernah peduli pun dengan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Bahkan setiap kali kita bertaubat kepadanya dan meminta kepadanya, dialah Tuhan yang Maha Kaya dan dialah Tuhan yang sentiasa memberikan keampunan kepada kita. Jadi wallahu taala alam, tuan-tuan. Mudah-mudahan ada kesempatan yang akan datang kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.